Rusia 6 April 2026. Satu lagi serangan besar-besaran drone Ukraine. Pertahanan menjadi tepuh dan mula panik. Kehilangan ketenteraan yang tidak dapat diganti telah berlaku. Novorossiysk sedang terbakar. Sekali lagi, terminal minyak terbesar Rusia di Laut Hitam, terminal yang mengendalikan berbilion dolar setiap bulan itu, terbakar untuk kali keempat dalam masa kurang 6 bulan. 2 jeti musnah, saluran pipe minyak pecah, injap kawalan meletup. Kebakaran yang begitu besar sehingga satelit NASA dapat mengesannya dari angkasa. Dan sementara terminal itu terbakar, kapal frigat Rusia terakhir yang mampu melancarkan peluru berpandu kaliber di Laut Hitam juga sedang terbakar, terkena serangan drone yang coba dijatuhkannya tetapi gagal. Tetapi apa yang sedang berlaku di Novorossiysk bukan sekadar satu lagi serangan. Apabila Anda melihat beberapa bulan kebelakangan ini, Anda akan sadar bahwa Ukraine bukan cuba untuk memusnahkan pelabuhan itu. Mereka sedang melakukan sesuatu yang Rusia langsung tidak dapat hentikan. Pada malam antara 5 dan 6 April, Ukraine telah melancarkan kira-kira 50 drone ke atas Novorossiysk. Ia adalah jumlah yang sangat besar untuk satu sasaran sahaja. Dan Novorossiysk bukanlah satu-satunya tempat yang diserang pada malam itu. Secara keseluruhan pertahanan udara Rusia berkata mereka telah memintas 148 drone di pelbagai wilayah negara itu dalam masa hanya 3 jam. Nampak efisien. Tetapi itu tidak mencukupi. Drone yang berjaya melepasi pertahanan telah mengenai tepat pada tempat yang perlu diserang. Terminal Chezkares telah terkena secara langsung. Dan di sini, kita patut berhenti sejenak untuk faham kenapa terminal ini sangat penting. Chezkares ialah titik akhir bagi seluruh rangkaian saluran pipe minyak di selatan Rusia. Minyak dari Ural, Siberia, Kazakhstan, semuanya melalui sini sebelum dimuatkan ke dalam kapal tangki. Dalam keadaan biasa, Chezkares memproses kira-kira 700.000 tong minyak setiap hari. Itu mewakili kira-kira 20% daripada semua yang Rusia ekspor melalui laut. Dan pada malam itu, drone Ukraine telah menyerang 2 dermaga utama pemuatan. Saluran pipe minyak yang menghubungkan terminal ke kapal dan sistem yang mengawal pengukuran serta pengagihan minyak. Dalam arti kata lain, tiada gunanya mempunyai minyak jika Anda tidak boleh memasukkannya ke dalam kapal. Itulah yang telah dimusnahkan oleh Ukraine. Pemindahan minyak di Chezkares telah dihentikan sepenuhnya. Tetapi terminal itu bukan satu-satunya sasaran. Dalam operasi yang sama, drone Ukraine telah menyerang fregat Admiral Makarov, sebuah kapal perang Rusia yang berlabuh di pangkalan tentera laut Novorossiysk. Fregat itu adalah atau pernah menjadi salah satu kapal paling penting yang Rusia masih miliki di Laut Hitam. Makarov membawa peluru berpandu kaliber, peluru berpandu jarak jauh yang digunakan Rusia untuk menyerang bandar dan infrastruktur Ukraine sehingga 2.500 km jauhnya. Ini adalah peluru berpandu yang terbang rendah, sangat sukar untuk dipintas, dan membawa hampir setengah tan bahan letupan. Untuk Anda mendapat gambaran tentang apa yang dilakukan oleh peluru berpandu ini, hanya pada bulan Mac 2026 sahaja, Rusia telah melancarkan 138 peluru berpandu ke atas Ukraine. Ia mengenai bangunan kediaman, rangkaian tenaga, hospital. Lebih daripada 300.000 kediaman terputus bekalan elektrik di wilayah Chernihiv selepas satu serangan sahaja. Setiap kaliber yang dilancarkan dari kapal seperti Makarov boleh memusnahkan sebuah bangunan sepenuhnya. Jadi, apabila Ukraine menyingkirkan sebuah frigat seperti itu dari pertempuran, ia bukan sekadar kemenangan ketenteraan, malah satu pelancar kurang yang mengancam bandar-bandar penuh orang awam, dan itulah yang telah mereka lakukan. Imej satelit telah mengesahkan 2 hentaman langsung ke atas Makarov. Yang pertama mengenai kawasan di mana pelancar peluru berpandu kaliber berada. Yang kedua mengenai haluan, yaitu bahagian hadapan kapal.
Video serangan itu yang diterbitkan oleh Komander Pasukan Drone Ukraine menunjukkan detik tepat apabila frigat itu melepaskan peluru berpandu pertahanannya sendiri terhadap drone yang sedang menghampiri. Peluru berpandu itu dilancarkan tetapi tersasar. Drone-drone itu terus marah dan mengenai sasaran. Pertahanan udara salah satu kapal perang paling canggih Rusia di Laut Hitam telah gagal dalam satu-satunya tugas yang sepatutnya dilaksanakan. Masih dalam operasi yang sama, Ukraine telah menyerang pelantar minyak Sivash di Laut Hitam. Rusia telah mengubah pelantar itu menjadi pangkalan untuk radar pertahanan udara. Dan cara Ukraine menyerang memang mengagumkan. Drone maritim telah belayar ke pelantar itu, berfungsi seperti kapal induk sebenar. Bot otonom yang membawa drone-drone lebih kecil untuk jarak jauh dan kemudian melepaskannya apabila sampai dekat dengan sasaran. Drone-drone yang lebih kecil itu kemudiannya menyerang radar. Ini adalah jenis taktik yang nampak seperti fiction science, tetapi sedang berlaku sekarang dalam pertempuran sebenar. Dan pikirkan apa maksudnya dalam praktik. Tanpa radar-radar ini, Rusia kehilangan mata pertahanan udaranya di kawasan itu. Dan tanpa pertahanan udara, laluan terbuka untuk serangan seterusnya. Ukraine bukan sahaja sedang memusnahkan, ia juga sedang menyediakan laluan untuk memusnahkan lebih banyak lagi. Dan disinilah bahagian yang benar-benar menarik bermula, kerana semua ini bukanlah perkara baru. Ukraine sudah pernah melakukan semua ini sebelum ini. Terminal yang sama, kapal yang sama, bandar yang sama. Dan disinilah kisah ini berubah daripada satu serangan terpencil kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Mari kita undur sedikit. Kenapa? Apabila Anda meletakkan peristiwa-peristiwa itu bersebelahan, strateginya menjadi jelas. Pada November 2025, Ukraine menyerang Cheskhares buat kali pertama dengan kekuatan penuh. Ia merosakkan terminal, melumpuhkan operasi, dan menyebabkan kebakaran besar. Rusia mengambil masa berminggu-minggu untuk membaikinya. Mereka melaburkan berjuta-juta dalam kerja-kerja pembaikan. Mereka telah memulihkan keupayaan pemuatan. Adakah ia berjaya? Ia berjaya untuk seketika. Pada bulan Mac 2026, Ukraine kembali menyerang lagi. Kali ini, mereka memusnahkan 6 daripada 7 lengan pemuatan terminal peralatan yang memindahkan minyak ke dalam kapal tangki. Tanpa peralatan itu, pelabuhan itu langsung tidak berfungsi. Seluruh pelabuhan terhenti. Dan dalam serangan yang sama, drone telah mengenai fregat Admiral Essen, satu lagi daripada segelintir fregat yang mempunyai kaliber di Laut Hitam. Kerosakan pada Essen begitu teruk sehingga, menurut sumber Ukraine, kapal itu telah kehilangan keupayaan untuk melancarkan peluru berpandu kalibernya. Masih menurut sumber-sumber tersebut, kebakaran di atas kapal itu berlangsung selama 18 jam. Rusia membaiki Cheskhares sekali lagi. Mereka menghabiskan lebih banyak minggu dan berjuta-juta lagi. Dan pada bulan April, Ukraine kembali lagi. Sasaran yang sama, kemusnahan yang sama. Kali ini, mereka juga menyerang Makarov, frigat terakhir dengan kaliber yang masih tinggal. Sekarang, berhenti dan pikir sejenak. November. Serangan, kemusnahan, pembaikan. Mac. Serangan, kemusnahan, pembaikan. April. Serangan, kemusnahan. 3 kali pada sasaran yang sama. Awak nak perasan apa yang Ukraine sedang lakukan di sini kan? Ini bukan satu siri serangan berasingan. Ini adalah satu strategi. Rusia membaikinya. Ukraine memusnahkan. Rusia membaikinya semula. Ukraine memusnahkan lagi. 4 kali dalam kurang daripada 6 bulan. Dan setiap kali ia menjadi lebih teruk kerana Ukraine sedang belajar daripada setiap serangan. Dia tahu di mana titik-titik lemah berada. Dia tahu pertahanan mana yang Rusia alihkan. Dia tahu laluan udara mana yang terbuka untuk serangan baru. Setiap serangan memberi kekuatan kepada serangan seterusnya. Tapi masalahnya lebih teruk daripada yang nampak. Sebab Rusia tak boleh begitu saja tinggalkan Novorossiysk dan pergi ke tempat lain. Dan di sinilah kita faham betapa besarnya kesilapan strategik yang Rusia telah lakukan. Apabila Ukraine mula memusnahkan kapal dan infrastruktur di Crimea, Rusia telah membuat satu keputusan. Mereka memindahkan baki armada Laut Hitam ke Novorossiysk. Mereka mempertaruhkan segalanya pada satu pelabuhan sahaja. Logiknya nampak masuk akal. Novorossiysk terletak di wilayah Rusia, lebih jauh dari barisan hadapan. Secara teorinya, lebih mudah untuk dipertahankan. Itu adalah plan B
Dan sekarang plan B sedang terbakar untuk kali keempat. Armada Laut Hitam terperangkap. Secara literal terperangkap. Sejak 2022, Turki telah menutup Selat Bosforus. Satu-satunya laluan yang menghubungkan Laut Hitam dengan dunia luar untuk kapal perang. Turki melakukan ini berdasarkan satu perjanjian antarabangsa yang dipanggil Convention Montreux, yang memberikan Turki hak untuk menyekat laluan itu pada waktu perang. Secara praktikal, ini bermakna tiada kapal tentera boleh masuk atau keluar dari Laut Hitam. Fregat ketiga dari kelas yang sama, Admiral Grigorovich, terperangkap di Mediterranean sejak 2021. Ia telah difoto di Algeria pada tahun 2025 tanpa dapat kembali. Jadi, Rusia mempunyai tepat sifar fregat dengan kaliber yang tersedia untuk menggantikan yang sedang dimusnahkan oleh Ukraine. Sifak. Dan armada itu sudah pun dalam keadaan hancur sebelum serangan-serangan terakhir ini. Rusia telah kehilangan Moskva, kapal terbesar dan paling penting dalam armada itu, dikenali sebagai kapal perdana armada pada April 2022 yang telah ditenggelamkan oleh peluru berpandu Ukraine. Dan Rusia mengambil masa hampir 4 tahun untuk mengakui secara rasmi bahwa kapal itu telah ditenggelamkan oleh Ukraine. Makarov mengambil alih peranan sebagai kapal perdana armada selepas itu. Sekarang ia juga telah rosak. Secara keseluruhan, kira-kira separuh daripada kapal-kapal armada Laut Hitam telah musnah atau rosak sejak permulaan perang. Dan yang paling ironinya ialah, semua ini dilakukan oleh sebuah negara yang tidak mempunyai angkatan laut. Kapal-kapal yang tinggal tidak boleh keluar ke laut terbuka kerana mereka akan menjadi sasaran. Mereka juga tidak boleh bersembunyi di Novorossiysk kerana Ukraine menyerang pelabuhan itu setiap bulan. Dan mereka tidak boleh menerima bala bantuan kerana Bosforus ditutup. Ini adalah perangkap tanpa jalan keluar. Dan jika ini sudah kelihatan buruk untuk Rusia, tunggu kerana ia akan menjadi lebih teruk. Kerana apa yang sedang berlaku di Laut Hitam hanyalah separuh daripada cerita. Ukraine sedang melakukan perkara yang sama di pelabuhan-pelabuhan Baltik. Ust-Luga dan Primorsk yang bersama-sama menyumbang 40% kapasiti ekspor minyak Rusia juga telah diserang berulang kali pada bulan Mac dan April. Asap dari kebakaran di Ust-Luga boleh dilihat di Finland. Ekspor minyak Rusia telah menurun daripada lebih 4 juta tong sehari kepada 2.300.000 dalam 1 minggu sahaja. Ini adalah gangguan terbesar dalam bekalan minyak dalam sejarah moden Rusia. Agensi kewangan Bloomberg mengira bahawa Rusia telah kehilangan kira-kira $1 bilion dalam hasil dalam 1 minggu sahaja akibat serangan-serangan ini. Sekarang, bayangkan bahawa Rusia telah memperuntukkan bersamaan dengan $157 bilion untuk pertahanan pada tahun 2026. Setiap minggu pelabuhan mereka terhenti, bermakna wang yang sepatutnya membiayai mesin perang itu langsung tidak masuk. Dan di tengah-tengah semua ini, Rusia masih cuba memanipulasi keadaan untuk kepentingan mereka. Mereka menuduh Ukraine menyerang sebuah terminal bersebelahan yang sebahagiannya dimiliki oleh Chevron dan ExxonMobil, cuba mencetuskan krisis antara Ukraine dan Amerika Syarikat. Tetapi imej satelit membuktikan bahawa sasaran sebenar adalah terminal Rusia, bukan terminal Amerika. Sementara itu, Zelensky mencadangkan gencatan serangan terhadap infrastruktur tenaga secara timbal balik pada hari yang sama serangan itu berlaku. Jika Rusia berhenti menyerang tenaga Ukraine, Ukraine juga akan berhenti menyerang tenaga Rusia. Awak tahu apa jawapan mereka? Tiada, sunyi, sepi. Dan disinilah kita sampai ke inti utama cerita ini. Jika Anda mula menonton video ini dengan sangkaan akan ada satu lagi serangan Ukraine terhadap Rusia, saya harap pada ketika ini Anda sudah jelas bahawa apa yang sedang berlaku adalah jauh lebih besar daripada itu. Ini bukan tentang sebuah terminal yang terbakar. Ini tentang keseluruhan sistem yang sudah tidak berfungsi lagi. Lihat, Ukraine merancang untuk menghasilkan lebih daripada 7 juta drone pada tahun 2026. 7 juta, hampir 50% lebih banyak daripada 5 juta yang dihasilkan pada tahun 2025. Sebenarnya, drone semakin murah, mempunyai jarak yang lebih jauh dan semakin pintar. Setiap bulan yang berlalu, Ukraine berjaya melancarkan serangan yang lebih besar terhadap sasaran yang lebih jauh, dan Rusia tidak dapat menggantikan apa yang mereka hilang.
Mereka tidak dapat membaiki lebih cepat daripada Ukraina memusnahkan. Mereka tidak dapat menggerakkan kapal untuk menggantikan yang rosak. Mereka tidak dapat melindungi pelabuhan mereka. Rusia akan membaiki Novorossiysk sekali lagi. Itu fakta. Mungkin mereka sudah mula membaiki sekarang. Ia akan mengambil masa berminggu-minggu, akan membelanjakan berjuta-juta. Dan dalam masa sebulan, mungkin kurang, Novorossiysk mungkin akan terbakar lagi. Kerana masalah Rusia bukanlah serangan ini, bukan yang sebelum ini, dan ia bukan yang seterusnya. Masalahnya ialah serangan-serangan ini tidak berhenti, dan Rusia tidak ada jawapan untuk itu. Dan saya ingin tahu pendapat Anda semua. Pada pandangan Anda, adakah Rusia masih mempunyai jalan keluar untuk melindungi pelabuhannya, atau adakah ini satu peperangan yang mereka memang tidak boleh menang? Tinggalkan komen Anda. Jika video ini membantu Anda memahami apa yang sedang berlaku, kongsikan dengan seseorang yang mengikuti konflik ini. Dan jika Anda masih belum melanggan saluran ini, langganlah dan aktifkan loceng supaya tidak terlepas video seterusnya. Terima kasih kerana menonton dan kita jumpa lagi di video akan datang.